PKP memangkin norma baru masyarakat Malaysia. Kumpulan 8. Sedikit pengenalan, sejak 18 Mac, Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP untuk mengekang wabak COVID-19. Kehidupan di bandar tak lagi begitu sibuk kerana sekolah dan institusi pendidikan ditutup. Hanya perkhidmatan penting yang dibenarkan untuk diteruskan. Pakar Psikologi Universiti Malaya UM, Profesor Datin Dr. Mariani Muhammad Noor mengatakan bahawa isu COVID-19 sebenarnya mengajar rakyat Malaysia untuk lebih berdisiplin dan juga memupuk kebersamaan dalam keluarga. Sedikit tentang permasalahan kajian. Kajian ini berfokuskan kepada kesan perubahan kepada diri, masyarakat dan negara di Malaysia sepanjang tempoh PKP. Sejak PKP dilaksanakan, cara hidup rakyat telah berubah. Premis-premis tidak dibenarkan beroperasi, rakyat dilarang keluar daripada rumah kecuali mempunyai urusan yang penting. Sekolah, universiti ditutup dan pelajar menjalankan pelajaran secara atas talian. Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh rakyat ialah peranan masing-masing dalam merealisasikan norma baru. Rakyat disyaratkan supaya mengikut peraturan PKP untuk mengekang wabak COVID-19. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang dapat dirumuskan. Yang pertama, mengenal pasti kesan perubahan terhadap masyarakat dan negara sepanjang tempoh melaksanakan PKP. Yang kedua, mengambil kira reaksi ataupun kebiasaan kehidupan masyarakat semasa dan selepas PKP. Dan yang terakhir adalah menguraikan peranan masyarakat dalam merealisasikan norma baru semasa dan selepas PKP. Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah utama yang digunakan ialah analisis dokumen, akhbar, portal rasmi dari internet. Seterusnya lagi, definisi istilah. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) membawa maksud pematuhan arahan duduk di rumah, penjarakan sosial, pemakaian topeng muka ketika bergejala atau keluar di luar rumah, menjaga kebersihan diri serta beberapa langkah keselamatan lain. Norma pula bermaksud maksud peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat dan sebagainya. COVID-19 merupakan coronavirus yang adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Jangkitan coronavirus juga boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Norma baharu dari sudut sosio-budaya. Faktor yang membawa kepada perubahan sosio-budaya yang menjadi sebahagian norma baru bagi sebuah masyarakat adalah agama, pengetahuan, keluarga dan perayaan. Kerajaan hanya memberi kebenaran kepada majlis keagamaan dianjurkan pada tarikh atau waktu tertentu sahaja dari kediaman masing-masing, termasuklah solat berjemaah bagi umat Islam. Tempoh yang panjang dalam mematuhi PKP memberi peluang dan ruang kepada yang berkeluarga untuk meningkatkan lagi hubungan keakraban. Seterusnya, perkahwinan Islam secara atas talian menjadi salah satu inisiatif JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri bagi memudahkan proses perkahwinan. Dan seterusnya, sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai pada musim PKP antara norma baru yang dilalui serta memerlukan masa untuk dibudayakan kerana rentas negeri untuk pulang ke kampung dan menyambut perayaan adalah tidak dibenarkan, serta sambutan hanya boleh diraikan dalam kalangan unit keluarga yang berada dalam rumah ataupun jiran-jiran berdekatan sahaja, dan jumlah tetamu tidak boleh melebihi 20 orang. Seterusnya, norma baharu dari sudut sosioekonomi. Kegiatan ekonomi utama di Malaysia ialah industri perkhidmatan, pembuatan, perlombongan, pertanian dan perikanan. Kegiatan ekonomi dalam industri perkhidmatan termasuklah pelancongan, perdagangan, pengangkutan, kewangan dan pendidikan. Ekonomi Malaysia juga bergantung kepada perdagangan. Perkara yang menyumbang kepada ekonomi negara melibatkan perniagaan borong, runcit, restoran dan yang paling terkesan ialah perdagangan import dan ekspor. Kerajaan dengan bantuan sektor swasta telah memberi peringatan kepada masyarakat bagi meneruskan norma baru dalam sektor sosioekonomi.
kerajaan Malaysia hanya membenarkan kilang yang membekalkan keperluan harian masyarakat untuk terus beroperasi. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang membolehkan pelbagai sektor ekonomi untuk beroperasi mengikut operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya, norma baru dari segi budaya kerja. Yang pertama, mengamalkan penjarakan sosial. Setiap premis perlu menyediakan hand sanitizer untuk para pengunjung. Premis juga perlulah menyusun meja dan kerusi dengan jarak sekurang-kurangnya 2 meter. Yang kedua, mengambil dan merekod suhu badan pekerja pada awal waktu bekerja. Pihak pengurusan hendaklah merekod suhu badan pekerja mereka sebelum memulakan operasi. Yang ketiga, mengehadkan bilangan pekerja pada satu-satu masa bagi mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan. Seterusnya, perubahan kuasa politik dengan tenang. Pada 24 Februari 2020 yang lalu, negara Malaysia telah menerima kejutan yang agak luar biasa apabila diumumkan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pembubaran Parlimen bergantung kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong dengan inisiatif oleh Perdana Menteri sebagaimana termaktub dalam artikel 40(1) Perlembagaan. Perubahan kuasa berlaku begitu pantas dan tenang. Selepas berlaku peristiwa kejutan peletakan jawatan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri interim sementara menunggu pelantikan Perdana Menteri yang baru. Perikatan Nasional diiktiraf sebagai kerajaan yang sah setelah diperkenankan oleh Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, dengan mengisytiharkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Meskipun perubahan berlaku dengan begitu pantas, perubahan kerajaan tanpa pilihan raya ini berlaku dengan aman, tiada rusuhan yang berlaku kerana kesibukan negara menangani masalah COVID-19 ini. Cadangan daripada kajian. Yang pertama, mematuhi garis panduan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang kedua, bekerja dari rumah untuk membantu mengelakkan penularan COVID-19 daripada merebak dengan meluas. Yang ketiga, melatih diri untuk menjaga jarak 1 meter. Yang keempat, menggalakkan amalan kebersihan seperti mendisiplinkan diri untuk mencuci tangan dan memakan hand sanitizer apabila berada di luar rumah. Yang kelima, menubuhkan jawatan kuasa protokol tindak balas kecemasan untuk memastikan protokol pemantauan dan pencegahan penularan penyakit. Dan yang terakhir, mengelakkan diri daripada sebarang perhimpunan seperti panggung wayang, stadium bola dan kelab malam. Hal ini demikian kerana situasi sukar dikawal dan kemungkinan berlakunya kontak rapat. Kesimpulannya, kesihatan adalah perkara yang tidak ternilai, justru perlulah dijaga dan dipelihara dengan baik. Rakyat Malaysia perlulah mempunyai kefahaman yang mendalam supaya dapat meluangkan masa di rumah bersama keluarga. Kesedaran bergantung kepada individu sendiri sama ada ingin berada dalam kelompok kluster negatif ataupun positif. Dan terakhir, menyokong barisan hadapan dengan cara mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.